Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijanjikan, uh, saya akan cuba berkongsi slide cara berkala unsur ni dalam bahasa Melayu. Sebelum ni, kalau ada yang dah tengok animasi yang didapati daripada courseware KPM, itu zaman PPSMI dulu, awal 2006 kalau tak silap lah. Courseware tu agak menarik tapi dalam bahasa Inggeris, so nak translate pun agak makan masa untuk edit. Jadi saya cuba menggunakan slide PowerPoint ini sajalah untuk explain jadual berkala, chapter 4, topik 4, jadual berkala unsur. Jadi kita berkenalan dulu dengan jadual berkala. Baik, 4.1 jadual berkala unsur. Okey. So, pasti pelajar tertanya, apa dia kepentingan jadual berkala unsur? Jadi analogi di sini, dalam slide ni gunakan buku-buku di perpustakaan. Sebagaimana kalau tengok di perpustakaan, di sekolah atau di mana-mana saja, buku-buku dikelaskan mengikut mengikut kelas. Ada kelas fiction, science fiction, ada kelas novel, ada kelas buku-buku cerpen. Buku cerpen ada ke? Ada buku-buku untuk kanak-kanak, ada buku masakan. Jadi keywords dia pengelasan. Okey. Lepas tu ada pula untuk tahap tadika, sekolah menengah, sekolah rendah, universiti. Okey. Begitu juga dengan jadual berkala. Jadual berkala ni fungsi. Okey, kita ke slide seterusnya dulu. Okey, kalau kita zoom kat sini. Okey. So, inilah dia jadual berkala. So, ada macam-macam warna kat situ. So, unsur yang mungkin pelajar dah kenal, hidrogen. Okey, apa lagi? Oksigen. Okay, karbon. Okey. So, unsur-unsur ini terdapat di bumi sebanyak 100 lebih. 100 lebih unsur-unsur di bumi. 100 lebih ke berapa ratus ya? Nanti cek balik. Rasanya 100 lebih unsur-unsur yang terdapat di muka bumi ni. Saintis-saintis telah berusaha untuk mengelaskan dia mengikut sifat-sifat dia. Contoh macam kat pasar lah, kalau nak beli ikan, kita perlu ke barangan basah. Tak ada ikan yang di bahagian kering kecuali ikan sardin ataupun ikan kering. Okey, ikan kering pun ada di bahagian basah. Okey, siapa yang pernah pergi pasar tahulah kan. Barangan tin di produk barangan tin. Okey, susu-susu semua di lorong dia. Begitu juga yang kita nak belajar ni lah, jadual berkala. Jadi jadual berkala ni kepentingannya dapat menyusun unsur-unsur di sekeliling kita, disusun secara teratur dan sistematik. So dipanggil jadual berkala unsur, sebab tu dipanggil jadual berkala unsur. Right? Yes. Sebelum kita pergi lebih mendalam berkenaan jadual berkala ni, kita kena tahu sejarah perkembangan oleh saintis-saintis terdahulu. So dengan mengetahui sejarah ini, kita akan dapat memahami betapa susahnya saintis-saintis masa lalu untuk mengumpulkan data, membuat uji kaji, membuat penemuan yang membawa kepada jadual berkala moden yang kita guna pakai sehingga hari ini. Yang ni saya akan tunjukkan sepintas satu saja. Awak perlu lihat buku teks lah dan baca, ambil tahu sejarah ni. Biasanya soalan sejarah ni keluar dalam kertas satu lah.
Okay. So bermula pada tahun 1789. Jangan risau, tak payah ingat tahun. Sekurangnya awak tahu nama dan sumbangan dia. Contoh, Lavoisier mengelaskan sebatian termasuk cahaya dan haba. Okay. Jadi cahaya dan haba ni tidak dianggap bukan unsur. Bukan tidak dianggap, memang bukan unsur. Jadi penemuan ini dianggap tidak berjaya, ya. Lepas itu ada Johann de Bruynere. Okey, kemudian kita ada baca, ya. Awak tengok buku teks. Kalau bahasa Melayu, buku teks muka surat 80. Okey, muka surat 80. Versi BM lah. Lepas tu ada John Newlands. Tahun jangan risau, tak perlu ingat. Muka pun tak payah ingat. Just ingat dia punya sumbangan. Alright, Lauda Meyer. So seterusnya, saintis ini Dmitri Mendeleev, permulaan kepada penemuan yang sangat menarik, iaitu beliau menyusun semua unsur mengikut jisim atom dalam tertib menaik. Itulah permulaan cara berkala moden sekarang. So unsur dengan sifat kimia sama dikumpulkan dalam satu kumpulan. So dia tahu ada lagi unsur-unsur yang belum dijumpai dan dia kosongkan untuk saintis-saintis yang berikutnya, macam tukang ramal lah. So inilah saintis. Itu baru tahun 1869 dengan keadaan peralatan yang tidak berapa canggih. Kemudian datang Moseley dan modernkan lagi cara berkala tersebut. Dijumpa nombor proton. So tolong baca 2-3 kali, ingat susunan, ingat penemuan saintis-saintis ini. Kita terus kepada jara berkala unsur. Jadi tadi kita dah tengok sumbangan Moseley tadi, unsur disusun dalam tertib nombor proton secara menaik. Inilah dia soalan basic yang selalu pelajar tak boleh jawab. Soalan ni tanya, bagaimanakah jara berkala unsur disusun? Maka ramai yang tinggalkan kosong. So jawapan dia kat sini lah. Unsur disusun dalam tertib nombor proton secara menaik. Kita zoom. Alright, menaik. Perhatikan daripada kiri, daripada kiri ke kanan. So kalau tengok jara berkala dalam buku teks, dia yang nombor kecil tu di atas. Jangan confuse, itu nanti kita akan bincang kemudian. Sekarang kita ingat, tengok yang buku teks. Buku teks tu nombor kecil ni ke atas sebenarnya. 1, 2, itu sebenarnya nombor proton. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya lah. Daripada kiri ke kanan, kiri kanan, disusun mengikut tertib nombor proton secara menaik. Lagi sekali diulang, jara berkala yang betul, nombor protonnya di atas. Tetapi awak belajar dalam struktur atom, perwakilan nombor perwakilan unsur di atas ni mesti jisim atom. Lepas tu bawah adalah nombor proton. So nombor proton ni adalah yang kecil lah, kecil, atas besar. Itu perwakilan unsur. Tak silap Ze ke. So faham unsur disusun dalam tertib nombor proton secara menaik. Right, so awak tengok kat situ ada warna-warna kat situ. Tengok warnanya, ada logam. Warnanya logam, bukan logam, separuh logam. Ada yang bukan logam. So ini rujuk jara berkala dalam buku teks ya.
Inilah dia perwakilan sebenar. Dah terlindung kat situ. Perwakilan sebenar mesti kat atas tu yang besar, iaitu nombor nukleon. Di bawah yang kecil itu nombor proton. Jadi atas besar tolak kecil 3 tolak 1 2. Sebenarnya kita dapat bilangan neutron. Ini bab struktur atom. Okey, tetapi dalam jadual berkala yang sebenar, dalam buku teks awak tu dia susun macam ni, Na 11 2 3. So jangan ditanya kenapa lah. Okay, so bila tanya yang standard, ini yang standard, perwakilan standard ya. So ingat balik dalam bab struktur atom. So turus menegak, okey, turus apa, laju menegak dalam jadual berkala tu kita panggil kumpulan. Okay, kita tengok balik jadual berkala. So kalau kita tengok kat sini, terpadam balik. Okay, kita tengok kat sini yang menegak ya, ada 1 2 3 sampailah 18 turus. Turus itu baris ni, laju ni lah. 1 2 3 12 13 sampai 18 dipanggil kumpulan. Manakala yang melintang, ini dia melintang P1, P2, P3 ni, daripada hidrogen sampailah helium ni, so itu dipanggil kala. Okey, kala. Okey, kala menegak. Manakala yang sorry. Kala bukan menegak, melintang. Manakala yang menegak tadi adalah kumpulan. Okey. Okey, jadi kumpulan adalah turus menegak pada jadual berkala. So disusun, unsur-unsur disusun berdasarkan bilangan elektron valence. Ingat lagi elektron valence, rujuk struktur atom. Okey, bab struktur atom. Jadi kita ada kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 hingga 12. Kenapa dipecahkan macam ni? Kita akan tengok satu-satu. 1, 2, 3 hingga 12 tu apa, 17 apa, 18 apa. Okey, jadi kita tengok yang pertama, kumpulan 1 dipanggil logam alkali. Okey, nama specialnya logam alkali. Manakala macam mana unsur-unsur ni dikelaskan dalam kumpulan 1? Bagaimana? Kita melihat kepada elektron valence. Valence tu apa valence? Valence bahagian elektron terluar, iaitu elektron terluar. Okey, kita tengok contoh. Lithium, nombor protonnya 3. Susunan dia macam mana? Okey, betul, 21. Mana elektron valence? Ini dia baki valence. Saya selalu ajar valence tu valence. Tak tahulah kebetulan ke memang tepat ke balance. Alright. So elektron valence 1, maka kumpulan 1. Kumpulan kita tengok elektron valence. Contoh lain, kumpulan 2 logam alkali bumi, nama specialnya tadi apa? Kumpulan 1 logam alkali.
Dan ni pula logam akali bumi. Okey, nombor kumpulan tadi ingat berdasarkan bilangan elektron valence. Contoh beryllium B, nombor proton 4. Jadi susunannya 2 2. Elektron valence-nya 2. Maka dia berada pada kumpulan 2. Okay, seterusnya kita berkenalan dengan kumpulan 17. 1, 2 terus 17. Mana 3 dan 3 hingga 16. Okey. Kita ambil contoh kat sini apa? Fluorine. Susunan nombor protonnya 9, so 2 7. Elektron valence-nya 7. Tetapi kenapa 17? Okey. So untuk nombor proton yang 3 ke atas, elektron valence 3 dan ke atas, 3, 4, 5 sampailah 8, kena tambah 10 ya. Okey. Kena tambah 10. So sekarang elektron valence-nya 7, maka tambah 10 jadi 17. Kemudian ada kumpulan 18, gas-gas adi. Ataupun ada juga setengah buku digunakan perkataan nadir. Kalau bahasa Inggeris, noble. Okey, noble gas. Okey, so sama juga elektron valence tambah dengan 10. Okey, sebab elektron valence dia ada 8. Okey, cuma ada satu atom helium. Kita akan tengok dengan detail nanti, dia tak ada 8 kat belakang. Dia hanya 2. Okey. So elektron valence 8, bukan kumpulan 8, sebaliknya kena tambah 10 jadi kumpulan 18. Ingat, kita ulang balik tadi. Kumpulan 1 elektron valence, kumpulan 2 elektron valence. Okey, lepas tu ada lagi tak? Ada lagi sambungan dia. Okey, kumpulan 3 hingga 12 tadi dipanggil unsur peralihan. Sebagaimana saya cakap tadi, nombor kumpulan, bilangan elektron valence tambah 10. Sebagai contoh boron, nombor proton 5, susunan elektron 2, 3, maka kumpulan 13. Kita akan tengok nanti unsur peralihan. Okey, kala. Okey, daripada 7 garis mengufuk, rujuk jadual berkala tu. Bilangan tadi, bilangan elektron valence menentukan, remark kat sini. Elektron valence menentukan kumpulan. Okey, sekarang bagaimana penentuan kala? Okey, kala bertala. Okey, maka bilangan kala unsur itu sama dengan bilangan petala yang terisi oleh elektron. So kat sini awak kena mahir susunan elektron je. Okey, so nombor proton 3, kita ingat balik tadi susunan elektron valence 2, 1, maka kumpulan apa? Ya, elektron valence 1, kumpulan 1. Kala ke berapa? Okey, 21 2 81 natrium, kalium 2881. So susunan elektron dia, ini lukisan. Okey, 2 1. Elektron valence EV.
elektron valence 1. Elektron valence 1. So semua unsur yang ada dalam tabel ni, lithium, natrium, kalium, kumpulan 1. Tetapi bilangan petala 1, 2. Kalau awak tak nak lukis pun kat sini dah dapat. 2 petala. Petala pertama 2, petala kedua 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi bilangan petalanya 2, 3, 4. Bilangan petala menentukan kala. Elektron valence tadi menentukan kumpulan. Petala 2, kala 2. Petala 3, kala 3. Petala 4, kala 4. Kala jengking tiada. Jadi apakah kebaikan pengelasan unsur-unsur dalam jadual kala? Kita dapat memahami dengan lebih mudah hubungan antara unsur-unsur tu. Sebab dia di kelas yang sama, jadi sifat kimia yang sama dan ada sifat fizikal dia macam mana. Pengelasan sudah tentu memberikan kita lebih mudah memahami sifatnya. Jadi kita bolehkan kita mengkaji tindak balas kimia antara unsur bulan 1 macam dan bulan 17 boleh tak tindak balas. Membantu dalam kajian dan pemahaman tentang unsur, dan juga membolehkan kita mengkaji sifat kimia dan fizikal unsur. Kita cuba latihan ini. Pertama sekali kita ambil yang boron lah. Tadi dah contoh mudah. Boron nombor proton 5. Jadi susunan elektronnya 2, 3. 2 tambah 3, 5. Bilangan elektron valence 3. Elektron valence menentukan kumpulan. Elektron valence 3, maka kumpulan 3. Betul ke? 3 ke atas tadi macam mana? Kita kena tambah 10. Maka boron berada pada kumpulan 13. Bilangan petala. Bilangan petala 1, 2. Maka bilangan petala 2 kala 2. So biasanya soalan akan tanya, tentukan kedudukan unsur. Bila ditanya kedudukan, awak kena mention kumpulan dan juga kala. Kalau ditanya kumpulan sajalah. Kalau ditanya kala, jawab kala sajalah. Bila ditanya kedudukan, mesti kumpulan berapa, kala ke berapa. Jelas ya? Kita ambil contoh lain. Aluminium 13, 2, 8, 3. Elektron valence kumpulan sama pula, 3 kumpulan 13. Bilangan petala 1, 2, 3. Jadi kala 3. So yang lain-lain ni awak boleh cuba buatlah ataupun buat saja mana-mana latihan dalam buku yang masing-masing ada. So kita tengok latihan yang mana yang sesuai. Alright. Sebagaimana tunjuk tadi, dikatakan tadi, apakah prinsip asas yang digunakan dalam penyusunan unsur-unsur dalam jadual kala unsur? Inilah biasanya pelajar tinggalkan kosong, lupa. Jadi berdasarkan disusun mengikut tertib nombor proton yang
menaik. Right. Dua unsur yang terletak dalam skala yang sama. Nyatakan dua unsur. Jadi awak kena tengok kat sini skala yang melintang ke yang menegak. Ya, menegak. Okey, yang mana ada unsur yang sama? Sini ada pasangan. So ada sama ada natrium, magnesium, klorin. Dia suruh dua. So buat dua je lah. So itu yang diterima lah. Sekurang-kurangnya, bukan sekurang-kurangnya, mesti jawab dua. Kalau awak terlebih buat tiga, kalau betul tak apa. Kalau awak senaraikan tiba-tiba jadi salah, hilang markah terus. Tuliskan susunan elektron bagi atom sulfur. Ini soalan yang memerlukan awak faham tadi. Sulfur, mana sulfur? Alright. So kat sini dia tak ada bagi kedudukan ya. Jadi sepatutnya dia tulis bagilah kat mana S tu berada. Okey, tak apa. So D tu belum lagi. Okey, D belum belajar lagi. Okey, lain-lain pun belum. Okey, sekian. Kita akan sambung nanti dengan lebih detail unsur-unsur kemudahan 18, kemudahan 1, 17 dan peralihannya. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.